satu kalimah, hak lain tak terang, pakat dengar, pakat baca. Kita orang Melayu, lepas tu tanya Syekh, lima lam tashrah ba'd al-ahadith as-sa'bah, awak tak terang beberapa hadis yang agak payah. Dia kata isbir, dia kata sabar. Kalau hampa lepas ni hampa ikut lagi baca hampa akan faham. Kerana apa? Hadis itu adalah sesuatu yang mudah. Dan bila tukar ke kitab lain pun, kita akan jumpa beberapa hadis yang berulang, yang menguatkan lagi kefahaman kita. Masya Allah, memang satu yang berberkat. Dan dia adalah pengajian yang seronok. Tapi bila kuasai bahasa Arab tu lah, dia jadi cepat baca. Hadis ni banyak, ribu-ribu. Kali buka kitab tu beribu lah. Kitab yang kita baca ni pun beribu duk ada hadis dia. Masya Allah. Baik, pertama kena banyak mengaji. Itu dalam negara kita, pengajian yang kurang meriah lah pengajian hadis. Bukan meriah, tak ada sambutan tak. Ramai orang tak mau mengajar hadis. Maksud saya ialah dalam bab untuk menghabiskan bacaan hadis itu. Kerana memang kemampuan kurang, ataupun dia tak belajar cara bersanad, mengaji secara berhadapan, lalu merasa berat untuk membaca hadis. Kerana ilmu hadis, ilmu yang perlu didampingi oleh ilmu alat hadis, mustalahul hadis disebut. Dan kalaulah kita membaca kitab hadis yang jelas sahihnya, selesai masalahnya. Tapi kalau kita membedah hadis ni lagu mana, boleh buat hukum ke tidak, hadis ni boleh berhujah, bersandar, maka yang tu kena cekang, kena kemas dalam bab mustalahul hadis. Supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca, apa yang kita hujah dengan dia, kita sandak kepada dia, tidak menjadi satu kesalahan atau tidak dijadikan sebagai sesuatu yang boleh menimbulkan masalah. Contoh dalam kehidupan seharian kita lah. Baru ni minta maaf bila sebab dalam YouTube, WhatsApp, Facebook lah apa semua, ada dua video. Satu video berkenaan dengan kena taat dan wala' kepada pemimpin walau dia mencuri harta rakyat. Dia baca hadis, dia guna akal, dia takwil, dan dia bawa contoh macam mana orang dulu taat kepada pemimpin mereka walaupun pemimpin mereka zalim. Kata sabar Ustaz, kan, jangan terus membawa kita kata konklusi dia. Jangan bawa natijah terus. Setelah kita baca lagu tu, kita kata ni tak apa. Wa in akhadha amwalakum, walaupun dia mengambil harta kamu, teruslah alaikum bisam'i wat ta'ah, hampa mesti dengar dan patuh. Kalaulah tidak, mengapa memilih pemimpin yang zalim? Kenapa sahabat bertelagah yang dibenarkan setelah kewafatan Nabi SAW untuk memilih khalifah yang menggantikan Nabi? Sedangkan semua baik, betul tu. Lantik siapa pun tak apa, dari kalangan Ansar pun tak apa, dari kalangan Muhajirin pun tak apa, tapi mereka masih memilih yang terbaik di kalangan yang baik. Sebab apa? Sebab berada di bawah orang yang baik itu, mereka telah merasai nikmat dia. Telah berada di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang cukup baik. Maka mereka merasai alangkah seronoknya, bahagianya, tenteramnya dipimpin oleh seorang yang hebat. Maka ada tak orang yang mampu menandingi kehebatan Nabi, yang tu mereka bimbang. Lalu Ansar kata, kami angkat di kalangan kami seorang pemimpin, hampa angkat di kalangan hampa pemimpin hampa. Kot orang kami lagi faham kami, hampa Muhajirin atau Quraisy lebih faham hampa. Sahabat lain kata tak boleh ada dua. Dan al-a'immatu fi Quraisy
pemerintah mesti datang daripada Quraisy seperti yang dipesan oleh Nabi SAW. Maka akhirnya dinobatkan atau dibai'ah Sayyidina Abu Bakar. Kerana apa? Bukan kerana dia minta, bukan kerana kekayaan dia tak ada duit, bukan kerana kebangsawanan dia dah tinggal dah tu, dia tak rasa dah dia dahulu di kalangan pembesar Quraisy dah. Tapi kerana apa? Kerana awaliyat, perkara-perkara awal yang dia dapat buat banding orang lain, dan dia punya rapat dengan Nabi SAW dalam pelbagai keadaan yang sangat genting, hingga melayakkan dia. Dan juga dia seorang yang baik, berlemah lembut. Maka jangan kita pergi ambil kias cerita yang mai lepas daripada zaman sahabat, huru-hara yang banyak. Seperti mana pada zaman kita juga huru-hara yang banyak, tak boleh. Baik. Yang kedua berkenaan dengan hukum merokok. Minta maaf. Dia pertama, dia tak boleh berhujah kepada orang dalam bab letak hukum. Seorang ni dia kata dalam kuliah dia, bila ditanya tentang hukum rokok, dia kata jangan kata rokok itu haram seperti haramnya arak. Kata betul. Arak Allah sebut niri qat'i, jelas. Siapa kata arak tak haram, jadi kapiak dia. Ni kata qat'i. Macam orang kata hudud tak wajib, sebab dia qat'i. Qat'i maknanya telah diputuskan, tak boleh takwil dah. Jelas Allah sebut tanpa kesamaran. Adapun rokok tak disebut, haram dia datang setelah kajian. Mungkin pada zaman awal wujud tak haram lagi, guna kuih duk timbul masalah, maka difatwakan haram. Betul lah yang tu. Cuma masalah dia, bila dia nak kata tidak haram, dia kata waktu saya mengaji dulu, tok guru saya banyak isap rokok. Semua guru kami isap rokok. Lagi panjang dia kata guna shisha tu negara Arab. Lepas dia isap, kami pun mengaji elok ya. Dia boleh baca elok ya. Kata subhanallah, bila manusia boleh jadi sumber hukum ni? Alimlah lagu mana pun, dia hanya muballigh, penyampai. Dia kaji, dia mengaji, dia faham, lalu dia sampai. Dia bukan kena retiak keluar hukum baru. Tak boleh. At-tashri' haqqullah wa haqqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mensyariatkan hukum halal, haram, wajib, sunat, apa semua ni adalah hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengambil alih tugas Allah dan Rasulnya yang telah sempurna, al-yawma akmaltu lakum, yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, maka dia telah melakukan perkara bid'ah yang cukup besar. Adapun ijtihad, orang kata tu banyak fatwa yang tak ada zaman Nabi. Ya, betul. Tapi fatwa itu bukan hukum baru. Dia adalah rentetan daripada kajian yang bersandar kepada apa yang telah diletakkan oleh Allah sebagai sandaran yang umum. Contoh Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan dengan sengaja. Maka apa sahaja yang wujud hari ini yang boleh binasa, hukumnya haram. Di antaranya contoh, kan orang duk gila macam barat lah, depa duk atas titi tinggi, ikat kaki dengan hak getah tu, terjun cuma elok nak sampai tanah, naik balik. Kan? Ni geng tak ada kerja. Ada yang sampai bawah, sampai terus tali tu terlebih panjang, ukuk tak betul, sampai tu kira innalillah tu. Ada hak terjun tali putih jentak puk berebut. Ini sengaja pergi cari pasal. Apa hukum dia pergi buat lagu tu? Haram. Zaman Nabi tak ada. Betul zaman Nabi tak ada, tapi hukum asal umum ada. Kias dan juga jadikan dia sebagai sandaran dalam hukum.
maka apa sahaja yang memudaratkan dengan sengaja, yang kira-kira kemudaratan dia tu jelas, maka hukum dia haram. Hingga hari ini ada para ulama mengeluarkan, sekiranya benar kajian perubatan menyatakan mengambil gula berlebihan itu boleh menyebabkan penyakit yang berbahaya, maka hukum dia haram. Minum teh manis sangat contoh, memang jelas dengan manis itu, kalau ada kajian yang betul-betul, lah ni dia macam masih ada perselisihan, mungkin kanji dalam roti, apa gula dalam ayam, tak kira orang kata macam-macam lagi lah. Kena sepakat dulu betul-betul apa punca kencing manis dari betis ni, maka boleh keluarkan hukum makan sesuatu yang macam ni dengan berlebihan pada kadar yang badan tak boleh ambil lebih, hukumnya haram. Kerana apa? Ayat tadi. Adapun kata kami, tok guru kami dulu sebelum mengaji dia isap shisha dulu, lepas tu dia ngajak kami, hang atok lah 1000 tok guru pun tak jadi. Itu bukan sumber hukum. Lagi seronok dia kata, lepas tu bila kami naik teksi perjalanan jauh, kami ni terlena, tapi driver tak lena. Sebab apa? Dia makan daun qat tu, daun yang cerita di Yaman. Lepas tu dia isap rokok. Kami selamat dalam perjalanan kerana driver tu tak mengantuk sebab dia isap rokok. Boleh jadi hukum ke? Tak boleh. Takkan driver teksi pun jadi sumber hukum dia? Dahsyatlah. Driver teksi dia duduk lepas Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, driver teksi. Tak boleh lah. Tapi kalau driver teksi tu tak semayang, kami boleh sampai cepat? Nak kata apa? Dah kena sandak dengan hukum Allah dan Rasul dia. Baik. Itu pentingnya hadis untuk kita pelajari, dan pakar hadis dalam negara kita kurang. Kena lahirkan ulama hadis bagi banyak. Darul hadis yang duk berkembang lah, dia nak buat mujamma' daril hadis, atau dia tak payah pun dar lah sebenarnya, mujamma' al hadis. Mujamma' ni institut hadis. Baru ni terbaca dalam artikel, sebenarnya ramai di kalangan ilmuwan Malaysia kita sudah mencadang, bahkan buat retas kerja dan mendesak JAKIM tubuhkan darul hadis seperti mana mereka tubuhkan darul Quran. Tapi wallahu alam tu lah, kata dalam bab agama ni lambat nak jalan. Darul Quran alhamdulillah ada peluang sebahagian, walau dia kena luaskan lagi. Dia tak boleh tumpu tang tu, kena perbesar lagi bagi ramai orang boleh masuk. Buat darul hadis, setiap negeri kena buat di bawah JAKIM. Dan JAKIM jangan ada unsur politik langsung. Siapa pun pegang kerajaan, hak tu kena berjalan. Tak boleh kacau. Jangan bimbang melahirkan orang faham hadis lalu menentang kerajaan. Tak, kerajaan buatlah macam yang hadis suruh. Siapa pun tak marah hangpa. Kecuali orang gila hak tak mau pada Islam, dia pergi dia buat. Ini kalau bimbang, kalau kita buat darul hadis pula, tak kira pakat duk faham hadis, tak sokong kita. Buatlah seperti mana yang kita faham daripada hadis, orang sokong. Punca dia nak lari daripada memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu timbul kecelaruan, timbul masalah. Kalau tak lari, kita lama dah, sokong lama dah. Baik. Jadi syarat pertama kena banyak belajar. Yang kedua, sampai macam yang kita dengar daripada Nabi SAW, tanpa tokok tambah kono kot lain. Dia kata tak apa, hadis ni boleh takwil. Jangan. Siapa kita nak cuba memahami bahawa Nabi habaq ni Nabi habaq dalam maksud yang lain? Tidak. Maka mazhab kita Imam Syafi'i, dia banyak daripada ijtihad dia mengambil hukum yang zahir tanpa perlu takwil lagi. Bahkan semua mazhab macam tu, ambil hukum zahir dulu. Yang zahir tu sebut apa, lepas itu bila ada percanggahan barulah mereka takwil. Yang mana takwil itu disandarkan kepada bahasa Arab.
bahasa Arab. Maka beberapa kalimah ditakwilkan dengan sandaran kepada bahasa Arab. Kerana Imam Syafi'i memang terkenal sebagai orang yang hebat bahasa Arab dia. Lama dia mengaji bahasa Arab. Tu dia Arab dah. Mengaji lagi bahasa Arab daripada satu kabilah yang mana depa ni memang bahasa Arab depa cukup tinggi, piau. Hinggalah suatu hari dia ditegur oleh seorang alim, tok guru dia. Dia kata, tak habis lagi ke duk mengaji bahasa, duk bersyair atas unta. Pergi mengaji lain pula fiqh dan hadis. Maka dia pun pergi berguru kepada Al-Imam Malik di Madinah. Nah, sampai bagi betul, apa kesan kalau sampai tak betul? Orang jadi tak betul, tu hak duk jadi celaku lah. Sampai tak mau betul ya. Berapa banyak dalam TV duk ada ceramah dengan soal jawab sagi mic. Tapi bila penyampaian itu banyak lapik-lapik dia, kiasan-kiasan yang terlalu jauh, keberanian nak sebut yang betul ataupun dah ada skrip yang untuk kena cakap macam tu, akhirnya selesai tak masalah yang sedang berlaku? Tak selesai. Tu keluar pula jenis-jenis program unsur Islam tapi caca merba, jadi lotlak ada baru ni. Memang terkejut sungguh dai milenial ni dah ya, musim yang ke-3 kalau tak silap saya kan. 2012, 2013, 14, ni 15. Dulu 2013, 14 orang tak komen apa, sebab okey perjalanan dia. Walaupun kadang kita tengok bernasyid hang aku asma husna sebelah menyebelah dengan suara muka yang menarik, itu pun satu masalah juga. Tak apalah, kecil mai hak ni ya Rabb. Mentor adalah pelakon. Pasal apa nak lahirkan pendakwah, kena buat main mentor pelakon. Lepas ni mentor jurutera pula. Lepas ni mentor kontraktor. Bukan tak boleh. Carilah yang elok. Kita nak lahirkan pendakwah. Maka orang yang menjadi mentor, dia akan ikut apa yang dia nak. Kena pumping sekali, hang aku lagi perempuan, tak pergi main tembak ayat, hang aku lagi perempuan, tergedik tak mana. Cuba bayangkan. Mana tu saya tengok sikit, dia kata ni tak jadi cerita ni. Ingat tak ada isu, esok terus ingat. Kata hak ni bukan da'i ni, hak ni bagus konsep nak buat. Jangan duk campur dengan haru biru hak orang lain buat. Akhirnya ia hanyalah program untuk menarik minat orang tengok mereka. Lalu iklan pun jadi orang serbu nak tayang iklan waktu tu, waktu kemuncak yang mahal iklan dia. Habis apa yang nak disampaikan? Tak ada apa. Cerita hal peribadi, pernah putus cinta lah apa. Kalau pernah kita buat keaiban, tak payah cerita, simpan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri apabila Allahumma salli ala Muhammad, khalifah anak kepada Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, dia di antara khalifah yang agak bengis. Pada zaman dia ubah semayang raya, dia kata khutbah dulu baru semayang. Seperti mana semayang Jumaat, kan semayang Jumaat khutbah dulu baru semayang. Semayang raya semayang dulu baru khutbah. Dia kata aku tak mau, aku nak selaras. Semayang hari raya khutbah dulu baru semayang. Semua orang diam, bangun seorang. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, apa yang kami dapati daripada Nabi SAW ialah dia solat dulu kemudian dia berkhutbah. Kata Abu Sa'id, amma hadha, adapun orang ini sungguh dia telah melaksanakan amanah dia. Dia bangun, orang lain takut. Dia bangun, dia kata tak, Nabi mayang dulu kemudian baru berkhutbah. Khalifah tu nak dengar ke tak dengar,
dia kena cakap benar. Mungkin lala tu kerana ego dia tak mau dengar kata tak aku nak macam ni kak. Tapi kalau dia balik mungkin dia fikir kan, dia fikir balik, tak apa, ubah. Orang ada jawatan lagu tu lah kadang. Dia bukan tak tahu hak dia tu tak betul, tapi ego. Ego. Baik. Kena sampai bagi betul. Kalau terus melayan benda yang tak betul apa jadi? Tak apa kita. Tak usah kata apa. Akhirnya akan menjadikan orang lain tak betul. Nah. Maka sampaikanlah tuan-tuan dan puan, farubba muballighin, mungkin orang yang kita bagi tahu kat dia lebih faham daripada kita sendiri yang dengar daripada tok guru kita. Maka jangan meremehkan audien kita, jangan memperkecilkan mereka. Alah, takat duduk kat simpang jual burger takkan nak cerita kat apa hadis. Mungkin dia lagi faham pada kita, wallahu alam. Dia dapat hadis tu dia betul no. Allahu alam. Maka Nabi kata jangan pilih-pilih siapa yang kamu nak sampaikan. Sampaikanlah kepada siapa pun. Mungkin orang yang kamu bagi tahu dekat dia tu dia lebih faham daripada kamu sendiri yang menyampaikan sesuatu daripada aku. Bab ma jaa fi ta'zimil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan sangat besar kesalahan mendustakan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ma yusamma bil bid'ah, apa yang disebut sebagai bid'ah. Baik itu Syekh Nuruddin Marbul Banjari Allah yahfazuh diterang dalam kategori dosa bid'ah, dia tak disebut sebagai halal haram tak. Dia dianggap sebagai yang lebih berat daripada yang haram. Lebih berat daripada yang haram. Kerana yang haram itu ialah sekadar melanggar arahan Allah atau meninggalkan. Tapi bid'ah ni, dia mencipta suatu yang Allah tak suruh, suatu yang Nabi tak habaq, Nabi tak buat, Nabi tak cerita, Nabi tak bagi tahu. Tadi ni tak apa, tak buat. Tapi dia kekal dengan hukum tu. Dia tahu yang ni kena buat tapi dia tak mau buat. Dia tahu yang ni tak boleh buat tapi dia buat. Dia berdosa pada kadar dia tinggal atau dia langgar. Tapi bid'ah berdosa dia pada bab dia menyaingi kuasa meletakkan syariat, kuasa menyuruh beribadat, kuasa mencipta sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah walhal tak diakui dalam agama. Ini bahaya. Kerana itu Al-Imam At-Tirmizi dia letak tajuk apa? Fi ta'zim, pada menganggap besarnya kesalahan mendustakan Nabi, mendustakan sesuatu menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat untuk menyampaikan hadis, kena tengok sungguh dia mai daripada siapa hadis tu. Kalau kita dah baca kitab-kitab yang memang diakui, yang memang jelas dihimpun oleh para ulama yang membidangi hadis, selesai dah. Kita tak gaduh dah nak cari ni betul ke sahih ni, bila imam ni habaq sahih, tak gaduh dah. Tapi terkadang dapat hadis dalam internet ke, dalam tulisan yang tak ada takhrij, dia tak keluarkan hadis ni siapa riwayat, kena berhenti, tanya, cari, supaya kita tidak menjadi orang yang menyebar sesuatu menggunakan nama Nabi sedang Nabi tak kata pun, Nabi tak buat pun. Apa kesan dia? Kesan dia orang akan buat sesuatu yang tidak ada. Dan setiap bid'ah, kata Al-Imam Asy-Syatibi kalau tak silap dalam kitab dia, idza ja'at bid'atun aw idza umilat bid'atun, bila diamalkan satu bid'ah, untuzi'at sunnatun, akan dicabut satu sunnah. Bila diamalkan satu perkara bid'ah, maka satu perkara sunnah akan dicabut. Maknanya orang akan lupa bid'ah yang sunnah ni. Orang akan seronok dengan yang bid'ah. Karena tidak ada perkara bid'ah kecuali ia menggiurkan. Dia memberi gambaran tentang kesenangan, seolah-olah terlalu memudahkan. Akhirnya orang tak mau buat dah hak betul-betul daripada agama. Masuk dalam bab bid'ah ini ialah apabila
mengiyakan sesuatu yang jelas haram dengan cuba mencari dalil-dalil atau mereka dalil-dalil tersebut. Macam pernah negara kita digemparkan bahawa ada orang yang dia kaji, dia kata lalah kali dia kata sebenarnya pakai tudung ni bukan tuntutan agama, dia adalah adat masyarakat Arab. Dia kata ini kajian saya, dia kata pakaian orang Arab memang macam ni. Ni Arab telanjang berlembut lah. Arab telanjang berlembut. Apa sebelum Nabi mai Arab tutup semua kah? Nak golek ada apa semua tu? Ya, di antara pakaian mereka, mereka berkerudung menutup sedikit atas kepala mereka. Tapi bukan pada kadar menganggap ialah satu daripada agama ataupun adat pakaian daripada. Kadang nak selindung muka, tutuplah sikit. Alah macam Mak Piramli, orang perempuan buh kain batik selum kepala tu lah. Bukan kerana nak tutup rambut. Lagi ada orang jantan tengok dia malu, dia tutup muka. Lagu tu. Maka yang Islam mai, Islam suruh tutup bagi elok. Itu adalah agama. Duk pergi cari kata tak, hak ni bukan agama. Oi, masalah. Masalah. Ini di antara unsur-unsur bid'ah. Nah, termasuk dalam bab ni juga ialah membenarkan penggunaan yang haram. Membenarkan. Takat orang buat dia rasa haram tak apa, tapi bila membenarkan dia jadi macam tak apa. Di antaranya dalam video yang saya sebut tadi juga, di antaranya boleh menggunakan atau mengambil cukai daripada sesuatu yang haram yang dibeli oleh bukan Islam. Dia beri contoh arak, patung-patung yang dijual, rokok seumpamanya. Kalaulah dadah dijual secara halal juga contohnya, cukai dadah tu boleh diambil oleh pemerintah. Ini mai tahu mana? Okey, kalau nak kata boleh ambil, nak letak tak mana? Kerajaan dalam sidang parlimen bila ditanya oleh apa, kalau tak silap rantau panjang Ustazah Zailah, ditanya adakah semua sumber hasil yang kerajaan dapat daripada cukai itu, cukai ini, daripada penjualan apa semua diletakkan pada akaun-akaun yang berasingan atau campur sekali? Kementerian Kewangan jawab campur sekali. Kemudian baru diagihkan mengikut kementerian. Hak cukai arak, cukai hak nu, cukai hak ni, cukai pendapatan, cukai apa semua yang boleh dengan tak boleh, brum duk sekali. Lepas tu baru agih. Bila tanya hak cukai arak pergi tak mana? Oh, cukai arak pergi ke apa, sukan. Sebab tu sukan jadi telanjang tuan. Dia pun anggap tak apa, sukan ni tak apa, bukan benda apa sangat. Tu telanjang tak apa. Kesian orang main sukan tu. Dah bercampur dah. Kemudian hang macam mana boleh habaq pergi dekat sukan? Macam mana boleh habaq pergi kat jalan? Macam mana boleh habaq pergi dekat lampu isyarat? Dah campur dah. Nak buat macam mana? Ini masalah. Baik. Maka ini boleh termasuk dalam bab bid'ah. Jangan kecilkan bid'ah tu pada doa angkat tangan, apa, doa baca kuat. Duk kelih tu lah. Dia perlih lah, depa dapat berita kawan duk perlih. Tu imam baca qunut kena pecat. Setelah dipanggil bagi penerangan, kita perlih ni kita punya mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Maka semua tu imam diberi arahan jangan baca qunut. Keluar dalil bumbang. Depa ni dah duk biasa lama dah. Tidak. Kita jenis duk biasa buat tu lama dah. Pas bangun pada rokok, qunut lah. Nak buat 6 orang. Sumber kuat lah. Kawan dia duduk sana. Masya Allah. Apa yang salah sangat berdoa dalam sembahyang, kenapa? Oh, ni tak boleh. Tu. No?
Hak makan duit punya banyak, awak tak kena buat. Hak lot lah, menteri nak menyanyi rap, you menteri. Kenapa boleh jadi menteri? Punya lot lah. Awak tahu kalau hadis suruh buang awak? Takkah dia melawan Nabi SAW lebih teruk daripada imam yang baca qunut dalam? Maknanya imam tu langsung tak teruk maknanya sangat teruk. Dengan duduk depan orang tak malu. Jadi dia jadi figure, contoh. Kalau dia orang kampung kita nak menyanyi rap tak apa lagi, orang tak peduli ingat ni menteri. Bila orang marah dia kata inilah asam garam orang politik. Kita buat apa bukan semua orang setuju ni, bukan kerana orang weh. Orang tegur tu kan kerana siapa setuju siapa tak setuju. Allah tak setuju jenis tu. Rambut cacak lagu burung unta. Dia kata Ustaz Mai kamu kata kesian burung unta. Burung tak, unta pun tak. Dia punya identiti sebenar tak tahu, tak diketahui hang burung ke unta. Suruh terbang tak boleh. Unta nak rabat pun tak apa nak kuat sangat. Jadi orang hang perempuan jadi perempuan mengelok. Kalau hang lelaki jadi lelaki mengelok. Contoh orang tunjuk. Baik, tak ada hadis ke tentang akhlak mulia? Tak bid'ah ke buat perangai lelak lagu tu? Sedang Nabi tak pernah buat. Oh dah, dia tak jadi. Yang ni dia kata yang ni isu dunia, tak terikat dengan agama. Allahu Akbar. Kalau tak terikat dengan agama, sila bertelanjang. Jangan sekadar tak pakai tudung, londeh habis hal lain. Tak terikat dengan agama kan tuan-tuan? Hak tak terikat dengan agama tu tanam pokok hutan. Nak kahwin jenis tiga jenis pun sila kahwin kan. Hak bukan agama tu kalau kita nak buat jalan tak mana. Ikut duit dia banyak mana. Ada duit buat 3 lane buat 3 lane. Takat ada 2 lane jadi lekut. Itu hal pentadbiran dunia. Silakan. Bila bab pakaian, akhlak itu terlibat dengan agama, maka di situ ada bid'ah dan tidak bid'ahnya. Lalu kata Nabi SAW, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Siapa yang mendustakan ke atas aku, alayya ni maknanya habaq sesuatu menggunakan nama aku. Kita pun marah orang keluar surat buh nama kita, dia tiru tanda tangan pula. Marah. Kita bukan apa-apa pun. Kita orang biasa maksiat banyak kita buat. Tapi orang ambil guna isi kita, guna nama kita, forward apa message, bawah kali tulis nama kita. Jadi kita marah. Dia bukan kena mengenal dengan agama pun, kadang sembang merapu lagu tu ya. Nabi SAW digunakan namanya untuk menghalal atau mengharamkan sesuatu, memboleh, mensyariatkan atau tidak mensyariatkan sesuatu. Maka tentulah kata Nabi, hang siaplah tempat duduk dalam neraka. Allahu Akbar. Baik. Itu kita ni dalam bab amalan yang terlibat dengan agama, yang kita kurang pasti, yang ni boleh ke tak boleh, tinggal lebih baik daripada kita pergi gagah buat. Berhadapan dengan satu situasi, contohnya, contoh apa, baru ni ada orang telefon saya, "Ustaz, saya beli kereta baru. Saya nak minta Ustaz apa tolong doa kemudian sembung ayat." InsyaAllah kawan kan, kawan rapat. Tak Ustaz macam doa Ustaz sembuh ayat kan, baca ayat ke doa tu ke kat paik ke sembuh. Kononnya boleh menolak bala. Jadi kita bila nak buat? Tarikh sekian-sekian itu tak apa. InsyaAllah lah kita doa lah. Tak apa dia pun mahal. Kereta baru mahal lah. Kat 200,000 ke lah. Dia kata lah macam ni, tamah sekali kita buat apa pun tawakal kita ke atas Allah. Sebab itu Nabi dah apa dalam Quran pun ajak, subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Dan Nabi pun pesan nak buat apa, bacalah
bismillah. Bismillah amama kulli syai'. Bacalah bismillah sebelum kita buat segala sesuatu, termasuk kita naik kenderaan kita. Nak aksiden ke, orang nak curi ke, orang nak dengki ke, orang nak kata amboi kata besar sangat, itu kita tak boleh nak tentukan. Itu bukan bawah kuasa kita. Kadang bawa elok pun orang lengang kita. Bawa lok-lak pula tak jadi apa. Tadi bawa lok-lak tapi kena saman. Tu dia kata potong double line tak lepas 2 tayar pun. Jadi law ni depa memang semakin sungguh. Depa letak merata ni tang kona pun pergi letak JPJ. Hang tang kona letak apa? Saja nak cari kesalahan. Depan tak ada kereta, aku kan bodoh sangat, bukan 2 tahun bawa kereta, banyak tahun dah. Takkan ada kereta depan nak potong. Jalan street, lurus, cuma dia guan sikit lagu tu. Kawan bagi signal nak pergi tepi, kita pun cargas potong, tak ada. 2 ekor jebon duk tunggu kena. Tak apalah, timbang dia pelan tekan kena kot. Tak apa, nanti pergi jumpa lain. Dia semua kembali kepada apa? Kepada keyakinan kita dengan Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Nabi pesan bila nak keluar rumah, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Moga-moga Allah jaga. Bila nak tidur, Nabi kata siapa yang baca ayat kursi dan juga amanar rasul, Allah jaga rumah dia, harta dia, diri dia daripada malapetaka. Kita buat. Tapi nak tambah lebih pada tu, untuk kita bersandar kepada yang tu, tak boleh kita tak payah tembak yang apa. Kita doa ya, moga-moga Allah merahmati kita, pemudahkan kita. Lagi dahsyat, dia bancuh ayat kunyit, suruh saya sembok habis. Sebelum ni lagi kata lu mana nak cerita ni, kata ayat kunyit. Lepas tu kadang ada cerita orang bila accident, lepas dia buat elok balik, nampak kuning-kuning ya, minggu 2 minggu tak basuh. Tanya siapa hang masuk selut tak mana kuning-kuning. Dia kata ni ayat kunyit buang sel ni, hang lah sel, kata hang buat benda ni. Tak ni ini bid'ah, boleh bawa kepada syirik juga, kerana kita bersandar kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang kita berhadapan yang ada unsur-unsur ibadah, kita tak tahu, tak jelas boleh ke tak boleh, kena buat apa? Tinggal. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal satu yang kamu ragu kepada yang kamu tak ragu. Maka tidak mengapa kalau kamu meninggalkan melakukan sesuatu yang kamu anggap ibadah yang bukan wajib, daripada kamu rasa bila kamu buat itu dapat pahala banyak. Kerana belum tentu dapat pahala. Tapi kalau tinggal, selamatlah. Pahala pun tak dapat, dosa lagi lah terelak. Itu kaedah dia. Adapun sesuatu yang wajib, yang jelas hukum dia, itu kena buatlah. Khilaf-khilaf yang sedikit itu tidak mengapa. Baik. Macam mana duk bincang dengan kawan-kawan di sekolah bab puasa 6. Puasa 6 mazhab Imam Abu Hanifah atau puasa sunat. Mazhab Imam Abu Hanifah, siapa mula puasa sunat atau siapa mula buat benda sunat tu jadi wajib ke atas dia. Contoh, niat nak puasa sunat ni, mula dah puasa, maka dia tak boleh buka. Kalau dia buka, dia kena qada. Mazhab Syafi'i, kalau kita buat perkara sunat, kita boleh berhenti tengah-tengah tu, tidak berdosa dan tidak perlu dia qada. Contoh, hari ni apa lah ni, niat esok aku nak puasa sunat hari Khamis, mai pukul 10 kawan ajak kena sup dia bok ke apa ke, tak boleh tahan, dekat kena roti canai kat simpang tak apa lagi. Benda yang kita terangin, pi makan, batalkan puasa, tak ada masalah, tak berdosa, cuma dia makruh dan tak perlu ganti. Baik, tu duk bincang ni apa? Macam mana? Ada sebahagian ustaz-ustaz ngaji mazhab Hanafi di sana. Jamiah depa atau universiti depa memang dari awal sampai habis ngaji mazhab Hanafi. Hampa puasa
bulan Syawal, niat sampai ke 8 kantoi, niat sampai ke 9 kantoi. Hampa boleh tak qada lah ni bulan Zulqa'dah lah, Zulqa'dah, boleh tak hampa qada lah ni dengan niat qada puasa 6 Syawal? Hampa boleh dapat lagi kira-kira hampa untung. Betul tak? Dia qada lah, qada puasa 6 Syawal. Dia boleh dapat tak? Boleh habis tak 6 Syawal walau 3 bulan? Boleh habis. Kita mazhab Syafi'i tak boleh habis. Hak tak ada habis bulan Syawal tu tak ada habis lah. Tunggu tahun 4 pula. Kok iman ada lagi. Ni. Maka ia hanya pada kadar khilaf. Kadar khilaf. Adapun sesuatu yang jelas kewajipan dia, maka itu tak boleh dah nak bincang, nak kata apa, tak boleh, mesti kena buat. Baik. Bab yang ke-9, ma jaa fi man yarwi hadithan wa huwa yara annahu kadhibun. Bab siapa yang meriwayatkan satu hadis kemudian dia rasa hadis tu palsu. Dan apa tindakan dia, dan kalau dia teruskan juga apa yang jadi. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni hadithan," siapa yang meriwayatkan satu hadis yang disandarkan kepada aku, wa huwa yara annahu kadhibun, dan dia dapati atau dia bersangka bahawa hadis itu tidak benar, fahuwa ahadul kadhibaini, maka dia adalah salah satu daripada dua perkara yang dusta. Sama ada dia mohong kerana mendustakan hadis tu, atau hadis tu yang bohong, tak betul, tak datang daripada Nabi SAW. Maksud Nabi ialah pastikan kesahihan dia, jalan sampainya maklumat itu mesti kena betul. Maka apa yang Nabi suruh kita pegang sangat dalam hadis ini juga kita kena pegang pakai dalam bab lain, terutamanya dalam hal-hal menyebarkan sesuatu tentang keaiban orang berbentuk peribadi. Lah ni zaman teknologi, contohnya ramai orang yang bila dia pandai dia jadi jahat. Dulu orang tukar muka ya, pibuh muka orang lain. Dia ambil muka artis ni segak sikit, ni nak kena ke nak melawak ke, dia pibuh kat muka siapa-siapa telanjang, dia sebab keluar gambar artis ni bogel. Lepas tu marah kat ahli parlimen atau orang politik, buat juga. Lah ni dia mai yang lain pula, dia reka dialog. Ni tu pun masalah juga, hati-hati. Gambar kau ni dengan kau ni, dua orang duk mengadap, dia pun boleh buat dialog macam kartun tu. Kau ni cakap kau ni balas kau ni, kau ni cakap kau ni balas kau ni. Orang yang baca tu pergi percaya pula, sebab kat grup sebelah pula, sebab lagi 2 minit je WhatsApp, 2 minit je boleh sampaikan berita tu satu Malaysia. Waktu kementerian dengan menteri baru, menteri kayu baru mai dari Sabah, dia nak buat undang-undang untuk menyekat media sosial, terutama juga di antaranya juga WhatsApp. Sebab apa? Orang beriman ni guna bukan apa, menyebarkan fitnah lebih banyak. Hampa duk fitnah orang pun macam-macam. Orang ni kalau buat ke orang, Allah balas segera tu ya. Belum ni hampa londeh orang, hampa usung tilam orang, hampa tunjuk jubuk orang, hampa calik kapas kat muka orang. Lah. Awak waktu tu bila orang baca bab fitnah, hampa kata tak? Lah ni hampa sendiri pula tuduh orang fitnah hampa. Lagu tu je. Tuduh orang ni tak lama kan. Allah bagi cash. Baik. Jadi ini prinsip apabila kita mendapat sesuatu dan nak sebarkan sesuatu. Dapat mesti betul, sebar dalam keadaan betul. Tak boleh dapat betul, sebar tak betul. Atau dapat tak betul, olah kan. Bubuh tu, buah bunga supaya orang boleh terima. Tokok tambah pula. Ni cerita ni main daripada sekian-sekian orang. Orang pun percaya dekat orang tu, akhirnya berita itu adalah berita yang palsu, lalu berdosa.
bab ma nuhiya anhu ay yuqala 'inda haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi larang kita untuk berpandangan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya akan wujud di akhir zaman golongan anti hadis, iaitu apabila mereka berhadapan dengan sejumlah hadis, bila hadis ni diterang oleh para ulama, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu, dia berkata ni lah ni sodok peninah. Yang mana hadis tu kita tolak tepi tak, kita ambil Quran tu dah. Quran tak ada yang mana hasan, sahih, dhaif, maudhu', tak ada. Semua betul. Jalan pintah. Boleh tak lagu tu? Tak boleh. Para alim ulama kita dah bertungkuh lumih, susah payah dah dulu. Di antara susah payah maka ialah terpaksa menceritakan di antara keburukan orang yang meriwayatkan hadis, bukan kerana memburukkan orang tu, tapi supaya hadis itu adalah hadis yang tulen. Dia mengaku sendiri, dipanggil ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu untuk menceritakan tentang kau ni luka tak mana, kau ni betul tak mana. Al-jarh, meluka, maknanya memburukkan sesuatu, membetulkan seseorang. Bukan senang. Zaman tu yang riwayat tu semua tok guru, bukan haru birunya, semua yang mengaji. Tapi dalam ramainya mereka yang meriwayatkan hadis, ada yang terlepas pandang, dia ni sembang lebih sikit, deras sikit. Kau ni apa, pernah lah sekali dia cakap tak betul, kau ni pernah sikit-sikit lah. Kita hari ni habis ya, down, tak ada siapa boleh riwayat hadis hari ni, tolong baca macam-macam kita. Mereka kaji, buat kitab Al-Isabah, Al-Bidayah wan Nihayah yang karang oleh Ibnu Katsir, Imam An-Nawawi sendiri karang kitab dia, subhanallah, Usudul Ghabah dan sebagainya. Maka dalam kitab itu memperkatakan, bila main nama Imam As-Suyuti contohnya, mereka baca Imam As-Suyuti, nama dia sekian, untuk guru dia sekian, ilmu dia macam ni, warak dia macam ni, apa semua, wa huwa thiqatun, dia seorang yang thiqah, dipercayai. Hadis yang riwayat melalui dia adalah hadis yang boleh dipegang pakai. Yang ni matruk dia tulis, dia ni hadis dia ditinggal kerana apa? Dia suka lupa. 2 hari riwayat tak ada tulis, lepas tu dia tersilap dah, 1 kalimat 2 kalimat. Ni annahu kazzab, dia ni jenis mohong. Huwa wadda', dia ni jenis suka reka hadis. Dia dengar satu hadis tentang satu bab, tentang fadilat baca Quran contohnya, hadis pertama dia dengar betul, dia mula reka pula. Dia reka bagi seronok orang baca hadis, orang baca Quran. Hadis tentang kelebihan baca Quran, 1 hadis betul, 5 hadis tak betul, dicampur. Yang ni baik. Jadi mai orang yang ambil jalan mudah, dia kata ni sodok penin-penin lah kan, hadis dah duduk celaru, kita tolak bila ambil Quran tu dah. Baik, apa kata Nabi SAW? La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatih, aku akan jumpa di kalangan kamu kelak, maksudnya aku tu ialah umat akulah, sedang bersandar di atas katilnya, tempat duduk dia, duduk atas kerusi, duduk atas katil. Ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaitu anhu, datang kepadanya orang yang beritahu, baca hadis tentang apa yang aku suruh dia buat dan apa yang aku larang dia buat. Fayaqul, lalu dia jawab, la adri, aku ni tak tahu, aku tak peduli ingat hadis ni. Ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu, kita yang kita jumpa dalam Quran tu dah kita ikut. Al-Miqdam bin Ma'di Karib meriwayatkan juga bahawa kata Nabi SAW, ala hal asa rajulun yablughuhu al-hadithu anni, ketahuilah bahawa kelak akan ada orang yang sampai kepadanya hadis daripada aku, sambil dia bersandar di atas tempat duduknya, kerusi empuknya, dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, yang kita kena pegang pakai adalah Al-Qurannya.
Fama wajadna fihi halalan, yang kita jumpa dalam Quran Allah kata halal, istahlalna, kita kata halal. Wama wajadna fihi haraman haramna, yang Allah kata haram, haram. Cukup ah. Wa innama, kata Nabi, hanya sahaja apa yang diharamkan oleh Rasulullah itulah seperti mana diharamkan oleh Allah. Dalam Quran betul ada yang diharamkan, tapi berapa banyak yang kita boleh bilang? Tak banyak. Mai mana lagi pengharaman yang lain daripada hadis. Maka golongan anti hadis atau orang yang ambil mudah kata tak saduk pening kepala ikut hadis. Hadis ni dibukukan lama dah selepas Nabi wafat. Ya, 100 tahun selepas Nabi wafat baru ditulis, dibukukan. Hadis ni saya kau ni lupa lah apa, cetakan jatuhlah huruf dan sebagainya. Walau hari ni boleh jaga elok, tak duduk dalam kepala dah. Dakwat pun takkan pudak dah hari ni, boleh simpan dalam pendrive, dalam hard disk, dalam apa semua. Dia kata tak boleh pakai hadis-hadis macam tu. Ambil Quran je. Nah, berapa banyak yang kita boleh beramai dengan Quran. Bukan kekurangan Quran tak, kena faham. Bukan Quran cerita tak habis tak. Quran cerita habis. Di antaranya apa? Quran kata wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Tu habis tu. Yang Nabi bawa mai kat hangpa, yang Nabi suruh hangpa kena ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Nabi tegah, yang Nabi larang tinggal. Apa maksud dia? Maka seluruh yang datang daripada Nabi itulah yang ada dalam Quran. Bayangkan kalau Quran nak kena cerita terperinci macam Nabi cerita, agak-agak bab haji saja, berapa jilid Quran. Ni orang nak pergi Mekah, cerita bab nak buat kerja haji. Oh, kitab fiqh punya tebal. Kursus pun lama dia. Last kali dia buh kursus perdana. Kedai kursus berapa jam? Macam-macam kena cerita. Kalaulah satu je bab haji je Allah sebut dalam Quran terperinci, agak-agak kita hak sejilid pun kita tak kilik. Kita tinggal lagu tu ya. Kalau Quran jadi 20 jilid perasan. Jenuh main tarawih kat lari be. Mak hak tahfiz tak boleh nak buka lah tuan-tuan, Quran 20 jilid. Cuba buka kitab fiqh bab taharah. Macam mana bab taharah? Dia cerita habis ayat tu berapa, dalam Quran tak cerita ayat ada berapa. Ayat yang boleh guna. Tayammum dalam Quran Allah kata fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayammumlah menggunakan tanah yang suci. Habis. Apa definisi tanah yang suci tu? Siapa terang kat kita? Siapa terang kat kita? Nabi SAW. Itu fungsi Allah menghantar Rasul. Kalau tak Allah boleh turun Quran. Quraisy memang faham dah Quran ni. Nah, turun data duduk dalam Kaabah, nah hamba buka baca. Buat. Dia Allah hantar Rasul bukan sekadar untuk baca. Wa yu'allimuhumul kitab. Bukan baca ya. Yatlu alaikum ayati, baca. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan dia ajar dekat hangpa Quran dan juga hikmah, hadis. Sebab itu memang ramai dalam keadaan dia tak sedar, dia sudah berada dalam golongan anti hadis dengan dia tidak mahu berhukum ataupun mengambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal-iyadu billah. Moga-moga kita tergolong di kalangan umat Nabi yang benar-benar berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu padanlah apabila orang-orang yang terawal itu masuk syurga dalam keadaan banyak dan juga tanpa hisab. Mai zaman kita ni dah sikit boleh masuk syurga, kena tanya banyak pula. Sebab apa? Dia anti hadis, tak mau kepada hadis. Sudah nak masuk syurga tu tak apa nak ramai, kena tanya macam-macam lagi pula. Wal-iyadzubillah. Moga Allah mudahkan urusan kita ketika dibangkitkan di akhirat kelak dengan kita beriman dan percaya kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kita boleh beramai dengan hadis, kena mengaji hadis, insya-Allah. Mungkin lepas ni tuan-tuan dan puan saya dah nak habis dah bab Kitabul Ilm ni. Bulan puasa itu kami khatam satu buku kecil je, ada dalam 40 hadis tentang kelebihan ilmu juga.
yang sebahagian besar hadis tu tak ada dalam kitab ni. Saya akan photostate dia dalam berapa line je, 5-6 line je. Saya akan edak lah, masing-masing boleh ada hadis yang boleh kita tetap, kita terjemah, kita simpan. Bila-bila kita boleh keluar baca, insya-Allah itu lebih berberkat. Maknanya kita kena ubah dah status kita. Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah orang alim, insya-Allah semua kita boleh jadi orang alim. Atau jadilah orang yang belajar, atau jadilah orang yang mendengar, atau jadilah orang yang suka kepada ilmu. Kadang dia tak apa pergi mengaji ingat, tapi dia sukalah kat ustaz, dia sukalah kat tok guru, dia sukalah kepada ilmu, dia tak benci. Jadi daripada suka kena naik jadi mustami'. Hang duk suka saja mengaji haram dak, oh depa main mengaji. Lama dah duk main mengaji dengar kan, kena ubah, kena naik satu tingkat lagi, muta'allim. Muta'allim tu dia kena ada alat dia lah, macam orang turun bendang cekak pinggang pakai kasut ribok warna putih jadi ke? Tak. Kena bawa alat dia lah. Alat dia paling-paling satu pensel, satu pen. Nanti saya edarkan helaian-helaian hadis. Tak ada periksa pun, saya tak tanya, tak apa. Mengaji kita tabik ya, insya-Allah. Moga-moga adalah yang kita dapat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa alladziina aamanu wa InsyaAllah tuan-tuan malam esok Ustaz Mustadah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu yarhamni wa yarhamkumullah. Lurus dan dapatkan saf. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام عليك أيها السلام عليكم.
Allahu Akbar. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على كما صليت على إبراهيم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وزدنا فهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.